Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala habibillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwah إلا بالله العلي العظيم. اللهم رب اشرح لنا صدورنا ويسر لنا أمورنا واحلل عقدة من ألسنتنا يفقه أقوالنا. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل. اللهم ألهمنا مراشد أمورنا وأعذنا من شرور أنفسنا برحمتك يا رب العالمين والحمد لله رب العالمين. Alhamdulillah, summa alhamdulillah. Apa khabar sahabat-sahabat semua? Selamat petang. Salam cuti, ramai yang bercuti. Hari ni kita ada ramai dekat studio. Kita ada Aisyah Sabrina, ada Atiyah Sabrina. Mereka pun nak turut bersama dalam live. Tapi tak dah lama, beberapa minit awal ni. Yang kat situ TikTok Atiyah. Ni TikTok. Yang kat situ Facebook. Lalu kita bertemu pada program Mahsyar. Siri yang ke berapa? 5. Siri yang kelima, ke-7. Siri yang kelima pada petang ini. Ahlan-ahlan kepada sahabat-sahabat semua. Ramai yang bersama, Masya Allah. Ahlan-ahlan, saya tak dapat nak baca nama semua. Ada Nurhayati Sulaiman, Ana Sukaimi, Yaya Lia, Jamila Ihsan, Mahiran Muda. Kemudian Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Azaz, Putri Dova, dan juga sahabat-sahabat lain yang berada di TikTok juga dan FB. Okey, dah cukup Abi nak mula kelas. Okey, sampai tercabut-cabut. Okey, baik semua. Okey, Assalamualaikum. Lalu pada petang ni kita nak sambung pembacaan mahsyar kita. Mahsyar. Sebelum itu, apa kata kita perbetulkan dahulu niat kita. Moga-moga apa jua yang kita lakukan adalah kerana Allah Subhanahu wa ta'ala. Nawaitu ta'alluma wa ta'lim wa tadhakkura wa tadhkir wa naf'a wal intifa' والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه آمين آمين يا رب العالمين. Ahlan-ahlan kepada semua. Kita nak sambung pembacaan buku Mahsyar kita. Pembacaan buku Mahsyar yang mana menceritakan alam-alam yang telah kita lalui seperti alam roh dan juga alam-alam yang bakal kita tempuhi. Mohon dia sebaik sahabat-sahabat untuk bantu share, bantu untuk kongsi, bantu untuk sebar luas. Mudah-mudahan lebih ramai yang beroleh manfaat, insya-Allah. Kita telah tiba pada muka surat yang ke-29. Kita dah 2 pertemuan tak sempat buat sebab satu, flight saya daripada perjalanan saya daripada Subang ke Kota Baru, dan semalam daripada Kota Baru ke Subang semula, lalu tak sempat untuk kita berkongsi. Lalu pada muka surat yang ke-29, penulis menerangkan tentang kepentingan suluk. Suluk maksudnya jalan untuk mencapai keredaan Allah. Kemudian kata penulis, sesungguhnya suluk itu umpama kebun. Perjalanan yang kita tempuhi, perjalanan yang kita ambil dalam untuk menuju kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka diumpamakan sebagai kebun. Suluk umpama kebun. Hati kita pentingnya. Apakah kepentingan hati dalam suluk? Apakah kepentingan hati? Maka hati umpama tanahnya, kebun, dan pada waktu itu mempunyai tanah. Dalam suluk, dalam perjalanan nak menuju kepada Allah, mencapai keredaan Allah, kalaulah hati pada waktu itu tak dibersihkan, umpama kebun yang pada waktu itu mempunyai tanah yang rosak, tanah yang tidak baik. Kemudian yang seterusnya, lalu apabila hati dah bersih, maka apakah perkara yang ketiga yang penting? Kata penulis, niat bagaikan benih.
Kalaulah kebun itu mempunyai tanah yang baik, tetapi hati pada waktu itu, niat pada waktu itu adalah niat yang tak baik, niat yang tidak tulus, niat yang pada waktu itu tidak elok, maka tetap pada waktu itu benih yang tak elok walaupun tanah yang subur akan mengeluarkan pokok dan hasil yang tidak elok. Maka itu yang ketiga. Suluk umpama kebun, hati umpama tanah, niat umpama benih. Yang keempat, amalan pula bagaikan pokok. Maka amalan yang lahir pada waktu itu adalah umpama pokok. Apabila eloknya tanah, eloknya benih, maka insya-Allah akan mengeluarkan pokok yang elok. Maka begitulah juga apabila perjalanan yang kita ambil itu perjalanan yang elok. Hati kita, hati yang telah dibersihkan. Niat kita adalah niat yang tulus dan ikhlas. Maka insya-Allah akan menghasilkan amalan yang elok, akan menghasilkan pokok yang elok. Yang kelima, kesan yang kita dapat daripada amalan yang kita buat. Maka yang kelima, amalan pula, natijah dan kesan daripada amalan pula adalah umpama buah. Maka inilah 5 perumpamaan yang penulis berikan. Sebab itu pada perenggan yang kedua kata penulis, buah yang baik datangnya daripada pokok yang baik. Hasil, kesan daripada amalan, kalaulah amalan itu baik, maka kita akan dapat hasil yang baik. Firman Allah di dalam surah Az-Zalzalah, "Faman ya'mal mithqala dzarratin khaira." Seseorang yang buat baik walaupun sebesar zarrah, partikel yang paling kecil yang manusia boleh faham pada waktu itu, kalaulah dia buat amalan baik sekecil mana sekalipun, firman Allah, yarah, dia akan nampak hasilnya. Kalau tak di dunia, pasti di hari akhirat. Dan orang yang buat keburukan walaupun sebesar zarrah, maka pada waktu itu akan nampak hasilnya. Ahlan-ahlan kepada sahabat-sahabat yang baru join, mohon jasa baik untuk bantu share, bantu untuk kongsi, bantu untuk sebar luas, tag rakan-rakan kita yang lain. Mudah-mudahan lebih ramai yang beroleh manfaat. Begitu juga yang berada di TikTok dan juga di FB, ahlan-ahlan kepada semua. Maka bila kita dah faham perumpamaan yang banyak diterangkan oleh para ulama tentang perjalanan yang kita pilih, tentang hati kita bagaimana, tentang niat kita bagaimana, amalan itu bagaimana. Sebab itu dalam kita nak membaca buku ini, penulis pada waktu itu nukilkan kepada kita 3 adab sepatutnya ada. Kena ada niat, kena sucikan hati dan memperbanyakkan selawat. Maka niat itu adalah umpama benih. Hati pula adalah hati yang bersih adalah umpama tanah yang baik. Dan bila kita memperbanyakkan selawat, amalan yang baik, maka itu umpama pokok yang tumbuh daripada tanah yang baik. Sebab itu kata penulis pada perenggan yang kedua, buah yang baik adalah datang daripada pokok yang baik. Buah yang baik datang daripada pokok yang baik. Dan pokok yang baik tentulah datang daripada benih yang baik. Kalaulah kita tanam pada waktu itu pokok yang bukan-bukan, maka itulah yang keluar. Kita tak mungkin pada waktu itu kita tanam pokok kaktus contoh, yang keluarnya adalah adalah bunga ros dan sebagainya. Tak mungkin. Apa yang ditanam, maka itulah yang akan keluar. Walaupun Allah mampu untuk pada waktu itu mengeluarkan apa yang Allah kehendaki. Tapi ini adalah dunia. Dunia adalah darul asbab. Maka kata penulis, buah yang elok datang daripada pokok yang baik. Pokok yang baik tentulah daripada benih yang baik. Dan benih yang baik akan mengeluarkan hasil yang baik daripada kebun yang dijaga dan subur tanahnya. Perenggan yang terakhir. Sebab itu apakah pengajaran yang kita dapat? Kata penulis, oleh itu sucikanlah hati. Sentiasa bersihkan hati kita. Bagaimana cara nak bersihkan hati? Dengan memperbanyakkan istighfar. Bagaimana nak membersihkan hati? Jaga panca indera kita yang menyalurkan apa-apa pun kepada hati, agar pada waktu itu kita hanya belajar melihat benda yang baik,
mendengar benda yang baik, bercakap benda yang baik. Ini semua boleh meninggalkan kesan kepada hati. Semoga kita mendapat kesempurnaan yang baik, natijah yang baik, dan pada waktu itu kesudahan yang baik. Kemudian muka surat yang ke-31, penulis mula membawakan tajuk Kembara Mahsyar. Ya Allah, aku ingin pulang. Dan setiap daripada kita tak nak kena pulang. Tak ada orang yang dia kata aku tak nak pulang, nak duduk kat dunia dia. Tidak ada. Sebab itu bila kita dengar berita kematian, apa yang kita ungkapkan, Al-Quran ajarkan untuk kita menyebut Inna lillah, sesungguhnya kita adalah milik Allah. Kita dimiliki Allah. Bila Allah kata habis je masa, habis. Kita kena balik. Wa inna ilaihi raji'un. Dan sesungguhnya hanya kepada Allah kita akan kembali. Kita hanya akan kembali kepada Allah setiap daripada kita. Sebab itu penulis pada muka surat 31 ini menyebut, Ya Allah, kami, kita ramai. 140 orang dekat Facebook, 9 orang di TikTok, ahlan-ahlan kepada yang baru join. Maka kita semua adalah hendak pulang. Dan kemudian kita boleh tuliskan pada muka surat 32. Jom sama-sama kita tuliskan nama engkau. Kata penulis, apa nama? Maka tulis nama kita. Umar bin Abdul Aziz contoh. Dilahirkan pada, untuk yang ada buku, maka tuliskan bila kita lahir. Dilahirkan oleh, tulis nama ibu kita. Siapa yang melahirkan? Siapa yang melahirkan kita? Dan yang keempat ni yang paling susah. Akan kembali menghadap ilahi pada bila kita akan mati. Kita dah tahu dah. Nama dah tahu. Tarikh lahir semua dah tahu. Dilahirkan oleh siapa ibu yang melahirkan, maka kita dah tahu. Dan yang keempat, akan kembali menghadap Allah pada bila? Bilakah habisnya waktu kita di dunia? Bilakah habisnya peluang kita di dunia? Bila? Ada tak yang boleh jawab soalan yang keempat ni? Lalu ada 4 soalan. Nama, kemudian tarikh lahir, nama ibu, bila mati. Ada tak? Ada orang dia takut nak tulis. Ada orang pada waktu takut, bila nak meninggal lah? Tahun 2020, tahun 2022, 2023, 2024, 2025. Bila? Tak ada siapa yang tahu. Tidak ada siapa yang tahu. Lalu ini adalah 4 soalan. Cumanya soalan yang keempat itu kita tidak tahu jawapan. Allah sembunyikan. Firman Allah pada penghujung surah Luqman, Innallaha indahu ilmus sa'ah. Hanya Allah yang tahu bila kiamat. Tak ada makhluk yang tahu bila kiamat. Malaikat pun tak tahu. Nabi SAW pun tak tahu bila kiamat. Bila Jibril bertanya kepada Nabi, dalam hadis Jibril yang panjang, Jibril bertanya kepada Nabi, Mata sa'ah, bila kiamat? Maka apa Nabi menjawab, Mal mas'ulu anha bi'a'lama minas sa'il. Tak ada siapa yang tahu. Nabi SAW pun tak tahu, Jibril pun tak tahu bila kiamat. Inna Allah indahu ilmus sa'ah wa yunazzilul ghaith wa ya'lamu ma fil arham. Dan yang keempat dan kelima, wa ma tadri nafsum madza taksibu ghada wa ma tadri nafsum bi ayyi ardin tamut. Manusia tak tahu di mana dia akan mati. Dia tidak tahu bila dia akan mati. Dia tak tahu kat mana, bila. Namun dengan harapan mudah-mudahan mati dalam keadaan yang baik. Harap kita dapat meninggalkan dunia ini dalam keadaan yang baik. Maka muka surat 33, ahlan-ahlan kepada sahabat-sahabat yang baru join, mohon jasa baik untuk bantu share, bantu untuk kongsi, bantu untuk sebar luas. Mudah-mudahan lebih ramai yang beroleh manfaat. Ahlan-ahlan kepada semua. Terima kasih yang telah bantu share, yang telah bantu untuk kongsi. Mudah-mudahan lebih ramai yang beroleh manfaat. Maka kata penulis pada muka surat 33, nampak? Engkau mahupun aku ini novel. Ini dalam bentuk novel walaupun dia buku ilmiah. Lalu kadang-kadang bahasanya adalah bahasa yang orang masa kini suka untuk pakai. Dia bukanlah macam buku azkar yang kita baca
ataupun sirah nabawiyah Ar-Rahiqul Maktum yang kita baca. Yang penting kita dapat sesuatu. Nampak? Engkau mahupun aku sendiri tidak mampu untuk menjawab soalan yang terakhir tu. Ke ada? Ada orang yang dia ada connection dengan malaikat maut. Malaikat maut pada waktu tu maklumkan bila dia mati. Ada orang pada waktu itu dia dapat tahu bila dia mati. Ada tak? Kebanyakan daripada kita tidak tahu. Tidak tahu bila akan meninggalkan dunia. Kata penulis, hakikatnya tiada satu makhluk, bukan sekadar manusia, makhluk, tidak jin, tidak malaikat, tidak sesiapa, tiada satu makhluk pun tahu bila mereka akan mati. Tak ada seorang pun yang tahu bila dia akan mati. Kita tak tahu tentang kita pun tak tahu tentang bila ayah dan mak ayah kita mati, kita pun tak tahu bila anak kita mati. Kita datang ke dunia ikut turutan. Atuk dulu, mula-mula moyang dulu. Kemudian atuk dan nenek, kemudian ayah dan mak kita, kemudian baru kita. Datang ke dunia ikut turutan. Tapi meninggalkan dunia tak perlu turutan. Boleh jadi cicit meninggal dulu, atuk masih hidup, moyang masih hidup. Boleh jadi anak meninggal dulu, ayah dan ibu masih hidup. Boleh jadi yang bongsu meninggal dulu, abang yang sulung masih hidup. Datangnya kita ke dunia mengikut turutan. Kelak bila tiba masa untuk meninggalkan dunia, pada waktu itu tidak mengikut turutan. Maka jangan berasa terlalu tenang. Aku masih muda, banyak lagi masa. Jangan. Tidak ada yang tahu bila akan meninggal dunia. Tapi tak mengapa, kata penulis, perenggan yang kedua. Tapi tidak mengapa, walaupun engkau tidak tahu bila engkau akan mati, aku tetap akan memberikan engkau peluang untuk merasai kematian. Dalam buku ni, kita yang diambil daripada buku Al-Muhasibi, kebanyakannya, maka kita akan diberikan gambaran tentang kematian. Bagaimana sakarat, bagaimana soalan mungkar nakir, bagaimana pada waktu itu alam-alam yang bakal kita tempuhi, maka akan diberikan perasaan kematian kepada kita. Bagaimana nak merasa mati? Dengan membawa engkau pergi mengembara ke sebuah destinasi yang tidak pernah engkau lawati, namun engkau pasti akan pergi suatu masa nanti. Ya, kita belum pernah sampai, belum pernah tiba, tetapi kita akan pergi. Dan marilah kita melihat kepada ayat Al-Quran, kepada hadis yang menceritakan tentang perkara-perkara tersebut. Ahlan kepada sahabat-sahabat yang baru join, mohon jasa baik untuk bantu share, bantu untuk kongsi, bantu untuk sebar luas. Kalaulah ada nak tengok siri-siri yang lalu, nanti boleh tengok di YouTube Umar Aziz, ataupun di Facebook ada. Cuma kena scroll sedikit untuk kita lihat. Mahu? Penulis tanya, nak tak? Adakah mahu untuk kita menyelami perasaan kematian? Alam-alam yang bakal kita tempuhi. Okey, kata penulis, baik, aku berikan masa selama 99 saat. Kita ada masa 99 saat. Apa yang penulis nak kita buat dalam tempoh 99 saat ini? Kata penulis, setiap orang, sama ada yang ada buku ataupun tidak, penulis dalam tempoh 99 saat ini, dia nak kita buat keputusan bekalan apa yang kita nak bawa sepanjang pengembaraan kita. Alam barzah, alam Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, alam kiamat dan sebagainya. Apa bekalan yang kita nak bawa? Dan kita tak boleh bawa banyak bekalan. Kalaulah satu, maka apakah bekalan yang kita nak bawa? 99 saat bermula. Cuba fikir, bekalan apa yang kita nak bawa? Kalau amalan apa? Bagaimana? Berapa banyak? Lalu kita ada 99 saat untuk jawab. Kalaulah kita ada peluang untuk bawa bekalan, ada 99 saat pada waktu itu untuk bawa, maka apakah satu bekalan yang kita akan bawa? Apa bekalan yang kita akan bawa?
Ada 99 saat sahaja pada waktu itu untuk bawa, untuk buat keputusan. Tak banyak masa. 1 minit lebih sahaja untuk buat keputusan. Nak bawa keluarga, nak bawa harta. Kalau amalan yang mana? Amalan yang mana agak-agaknya Allah terima yang kita nak bawa? Amalan apa yang kita nak bawa? Bukan saya tanya, penulis buku yang tanya. Dah. Jom kita lihat muka surat yang ke-34. Bersedia, kata penulis. Sudahkah engkau fikirkan bekalan apa yang engkau nak bawa? Ini masih lagi boleh fikir, masih lagi ada nak bawa ni, takutlah Allah tak terima. Nak bawa ni, macam buat tak betul je, tak sempurna je. Nak buat ni, bagaimana? Maka kata penulis pada muka surat 36, buntu, ada tak yang buntu? Setelah 99 saat yang diberikan, ada yang masih tidak tahu apa yang nak bawa. 99 saat pada waktu tu, ada yang masih tak tahu nak bawa apa. Engkau perlu tahu, sebenarnya engkau tidak akan punya satu saat pun masa untuk berfikir bekalan apa yang ingin dan perlu engkau bawa ketika kematian datang menjemput. Bila tiba-tiba malaikat maut datang depan kita, kita tak ada 99 saat. Oh, malaikat maut, tolong bagi masa sekejap 99 saat. Saya nak selawat sikit, saya nak taubat sekejap, saya nak call mak dan ayah, nak minta maaf selama ni saya bukan anak yang baik, saya nak minta maaf dengan isteri saya, selama ni saya banyak aniaya dia, saya nak minta maaf dengan anak-anak, saya bukan ayah yang baik, mak yang baik. Kita tak ada pun 99 saat. Sekarang ni kita banyak masa. Oh tak apalah, nantilah taubat. Oh tak apalah, nantilah buat amalan tu. Tak apalah, nantilah minta maaf dengan orang yang aku aniaya. Oh tak apalah, nantilah minta maaf dengan mak dan ayah. Tak apalah, tak apalah, tak apalah. Sebab rasa banyak masa. Bayangkan orang yang ada 99 saat pun dia rasa banyak masa. Dia tak buat keputusan. Nak buat amalan ni, macam tak cukup bagus je. Amalan ni, macam risau tak sempurna je. Ni, taubat. Nak taubat tentang apa? Manusia bila dia rasa dia banyak masa, maka pada waktu itu dia berlengah-lengah dalam nak menentukan sesuatu. Berlengah-lengah. Kita rasa kita banyak masa, betul. Kejap lagi mungkin tiba-tiba saya kena serangan jantung, meninggal dunia. Kejap lagi mungkin ketika mana tengah memandu, pada waktu itu tiba-tiba malaikat maut datang. Umar, dah habis masa. Sentap je, meninggal dunia. Lalu kita rasa kita banyak masa. Sebab itu kita banyak bertangguh dan kita banyak melengahkan. Nak berbuat baik, bertangguh, melengahkan. Nak bertaubat, bertangguh, melengahkan. Maka sebab itu kita buat latihan begini, ada 90, banyak orang kata macam tak perlu je benda macam ni 99 saat. Sebab dia rasa dia banyak masa. Cuba kata begitu ketika mana malaikat maut pada waktu itu dah berada di hadapan mata. Dan pada waktu itu kematian telah terhidang di hadapan mata. Maka sebab itu kata penulis, engkau perlu tahu sebenarnya engkau tidak akan punya satu saat pun. فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ, banyak tempat dalam Al-Quran Allah sebut, antaranya dalam surah Yunus. فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ, maka apabila telah datang masa mereka, kematian mereka, لَا يَسْتَأْخِرُونَ عَنْهُ سَاعَةً, tidak akan ditangguhkan walaupun seketika, sesaat tak akan ditangguhkan. وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ, dan tidak akan diawalkan. Tiba je masa, mati. Tiba je masa, malaikat tanpa rasa belas kasihan akan mencabut roh daripada badan kita. Engkau tidak akan punya satu saat pun masa untuk berfikir bekalan apa yang engkau ingin bawa dan perlu engkau bawa di saat kematian engkau menjemput. Kerana engkau tidak akan mempunyai kesempatan waktu. Apa yang boleh, apa yang perlu engkau lakukan
Adakah dengan apa yang boleh dan perlu engkau lakukan sekarang ini adalah dengan bersedia sebelumnya. Sebab itu waktu hidup ni adalah persediaan. Waktu hidup ni adalah persediaan. Bagaimana sentiasa bertaubat apabila kita ingat kita ada buat maksiat. Bagaimana pada waktu itu sentiasa beramal apabila pada waktu itu kita masih lagi diberikan masa, peluang dan kesihatan. Namun tidak mengapa, kita akan teruskan juga pengembaraan ini. Jadi tunggu apa lagi? Jom kita mulakan pengembaraan kita menuju negeri abadi, kembara mahsyar. Ya Allah, kami, sebab kita ramai, ya Allah, kami ingin pulang. Kita nak pulang. Maka alam yang pertama yang pernah kita lalui dan kita lupa sama sekali dan kita langsung tidak ingat apa-apa daripada alam tersebut, kata penulis pada muka surat yang ke-37, alam roh, perjanjian yang dilupakan. Alam yang kita lupa, alam yang setiap daripada kita tak ingat apa-apa pun, alam roh. Ahlan-ahlan kepada sahabat-sahabat yang baru join, mohon jasa baik untuk bantu share, bantu untuk kongsi, bantu untuk sebar luas. Mudah-mudahan lebih ramai yang beroleh manfaat, insya-Allah. Inilah peringatan yang kita boleh dapat, peringatan yang pada waktu itu kita mudah-mudahan beroleh sesuatu, mudah-mudahan insya-Allah. Maka kata penulis tentang alam roh, banyak orang yang ada persoalan tentang roh. Dan para ulama, walaupun dalam keadaan tak banyak yang kita tahu, para ulama kongsikan juga daripada Al-Quran dan hadis sebahagian tentang alam roh. Kata penulis pada muka surat yang ke-38, ini adalah penggambaraan kita yang pertama, alam kita yang pertama, alam kita yang kita dah lupa. Daripada sininya kita bermula, daripada sini telah wujud roh kita telah bermula. Kata penulis, ar-ruh, hakikatnya roh itu, muka surat 38, hakikatnya roh itu tidak dapat difikirkan oleh akal manusia. Apa yang kita tak boleh fikirkan, bagaimana rupa bentuknya, manusia tak boleh nak fikirkan. Allah pun tak kongsikan, Nabi SAW pun tak maklumkan. Bagaimanakah keadaan roh kita? Itu lemahnya kita. Roh kita pun kita tak kenal. Tubuh badan ni bukan asal. Bila mati, kelak di hari akhirat tubuh badan yang lain. Tubuh badan ni tak kekal. Ada di antara kita dekat dunia ni mungkin hidup 30-an, 60 tahun, 70 tahun. Tapi sebenarnya roh kita dah tua. Roh kita pada waktu itu dah melangkaui. Pada waktu itu banyak tahun. Roh kita. Sebab roh kita dicipta dahulu. Kita dah berada di alam roh. Tak banyak yang kita tahu tentang roh. Bagaimanakah rupa roh, bentuk roh, tidak ada yang tahu. Kata penulis, hanya Allah yang mengetahuinya. Seperti mana di dalam firman Allah suratul Isra. Firman Allah di dalam suratul Isra ayat yang ke-85. Firman Allah, wa yas'alunaka 'anir ruh, dan mereka bertanya kepadamu wahai Muhammad tentang roh. Manusia pernah bertanya kepada Nabi tentang roh. Maka apakah yang Allah suruh Nabi menjawab? Qulir ruhu min amri rabbi. Katakanlah wahai Muhammad, roh itu daripada perkara urusan Allah. Allah yang tahu tentang roh. Semua catatan yang para ulama manusia, apa yang ada dalam hadis dalam Al-Quran tentang roh, apa yang Allah sebutkan, wama utitum minal ilmi illa qalila, dan tidaklah kamu diberikan ilmu pengetahuan tentang roh illa qalila, melainkan sangat-sangat sedikit. Roh kita pun kita tak kenal, tapi kita boleh sombong dengan Tuhan. Itu manusia. Roh kita pun tak kenal. Tapi pada waktu itu ego, takabur manusia ini, contohnya Fir'aun, Iblis pun kalah sampai mengaku Tuhan. Roh kita pun kita tak kenal. Bagaimana bentuk dia? Bagaimana rupa dia? Dekat mana dia berada sekarang? Kita pun tak tahu. Bila tiba waktu nak berpisah daripada badan,
Waktu itulah kita baru kenal, oh sebenarnya inilah aku yang sebenar. Sebelum ni dalam tubuh badan yang pada waktu itu hanya untuk sementara. Ini adalah hakikat kehidupan kita. Kita begitu diuji oleh Allah sampai pada waktu itu diri kita yang sebenar, roh. Pada waktu itu kalaulah lemah, maka tubuh badan yang menguasai akan roh. Sebab itu kata Syekh Abdul Rahman As-Sa'di rahimahullah di dalam tafsirnya Taisirul Al-Karim Ar-Rahman, bahawa ayat di atas menunjukkan kepada kita betapa lemahnya insan itu sendiri, yang mana dalam sesetengah perkara manusia tidak dapat untuk mencapai dan mengetahui. Dia punya roh sendiri pun dia tak kenal, tapi dia masih lagi boleh sombong dengan Allah. Lemah ni manusia sebenarnya, lemah. Disebabkan oleh itu, Allah mengarahkan Nabi agar menjawab persoalan mengenai roh dengan menyerahkan urusannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu bagaimana roh ini? Muka surat 39 kita sambung esok insya-Allah. Kalaulah malam ini lain elok, saya akan kongsikan perkongsian sirah daripada kuliah maghrib, dan insya-Allah esok kita mula kembali hayati Quran. Dah 2 hari kita berhenti hayati Quran sebab saya ada beberapa program. Pagi tadi kena nikahkan orang, pagi esok pun ada nikah. Hujung tahun ni ada beberapa nikah kerana cuti sekolah dan sebagainya. Kepada para sahabat yang bercuti, berhati-hati, ke mana pun pergi berhati-hati. Moga sentiasa berada di dalam pemeliharaan dan jagaan Allah sentiasa. Terima kasih kepada semua. Mohon jasa baik kalaulah rasa bermanfaat untuk bantu share, kongsi dan sebarluaskan. Bersiap untuk maghrib insya-Allah. Kita jumpa esok jam 8.30 pagi dalam Hayati Quran, dan seperti biasa jam 6 petang dalam program Hamba Ilahi. Kepada sahabat yang kali pertama join, ada 2 program yang saya cuba untuk istiqamah buat setiap hari. Percuma, silakan kalau nak join. 8.30 pagi Hayati Quran. Sekarang ni kita dah tiba pada juz yang ke-10, permulaan juz yang ke-10, dan jam 6 petang kita dah khatam 2 kitab yang besar, Al-Azkar dan juga Ar-Rahiqul Maktum, dan ini buku kita yang ketiga berkenaan tentang mahsyar. Lalu kalaulah sahabat-sahabat rasa bermanfaat nak join, maka dialu-alukan. Jika ada yang ingin untuk membuat pembelian buku, boleh tekan link yang berada di ruangan komen. Begitu juga yang di TikTok, kalau nak beli maka boleh tekan pada di mana ditekannya, di bahagian produk yang ada pada Facebook saya, di TikTok saya. Jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semua.